Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam kuliah subuh, di mana semalam kita tidak dapat mengadakan kerana ada urusan yang tak dapat dielakkan. Alhamdulillah kita amat bersyukur kerana pada pagi ini kita masih lagi diberi kelapangan dapat mengikuti pengajian seperti biasa. Sambungan kepada pengajian yang lepas, iaitu apa erti saya menganut Islam. Apa erti kita semua menganut Islam? Apa erti? Oleh itu telah dibahagikan oleh beberapa bahagian, di mana pada bahagian yang pertama ini akan dibicarakan 6 kali. Dalam tajuk apa erti saya menganut Islam ini, di bahagian yang pertama akan dibahaskan berkaitan dengan 6 perkara. 6 perkara ini, saudara-saudari sidang penonton yang saya hormati sekalian, seharusnya kita fahami betul-betul supaya keislaman yang kita diami ini benar-benar kita menjadi seorang Muslim yang sejati. Yang pertama akan dibicarakan, saya mestilah menjadi seorang Muslim yang sebenar-benarnya dari sudut akidah. Kadang-kadang kita orang Islam tapi akidah tak tahu ke mana ke ainun. Yang kedua, kita mesti menjadi seorang Muslim yang sejati dari sudut ibadah. Ibadah kita pun lebih kurang juga. Kita kena tahu tak mana apabila kita menjadi orang Islam, ibadah apa yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, saya mestilah menjadi seorang Muslim yang sebenarnya dari sudut akhlak. Yang keempat, saya mesti menjadi seorang Muslim yang sebenarnya dari sudut berkeluarga. Yang kelima, saya mesti menjadi seorang Muslim yang mampu mengawal diri. Dan yang keenamnya, saya mestilah menjadi seorang Muslim yang meyakini bahawa masa depan kita adalah di tangan Islam. Sebab itu satu ketika mana Sayyidina Umar dipanggil untuk merasmikan hari kemerdekaan Baitul Maqdis daripada penaklukan orang Yahudi kepada orang Islam, ucapan yang pertama diungkapkan oleh Sayyidina Umar. Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kak Salihah, ucapan daripada seorang pemimpin pada waktu itu adalah Sayyidina Umar mengatakan kepada rakyat jelata yang suka, yang gembira, yang seronok oleh kerana Baitul Maqdis dapat ditawan daripada cengkaman Yahudi. Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ingat tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini berjaya. Kita pada hari ini dimuliakan. Kita hari ini diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala kerana kita berpegang dengan Islam. فَمَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Tuan-tuan juga mesti ingat, di saat dan ketika mana kita tidak mengambil Islam, ketika mana kita tidak berpegang teguh dengan Islam, di saat itu Allah akan menghina kita. Jadi oleh yang demikian, sahabat-sahabatku, murid-murid yang ku kasih sekalian, Islam ini mesti dipegang dengan sungguh-sungguhnya, dipegang dengan eratnya, dipegang dengan hebatnya oleh mana-mana orang yang mengaku dia Islam. Kerana keselamatan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian Islam ini terletak di bawah kita. Kak Nomi, baik, yang pertama, perbahasan yang pertama, saya mestilah menjadi seorang Muslim yang sebenar-benarnya dari sudut akidah. Kata dia, berpegang dengan akidah yang benar adalah syarat yang pertama bagi seorang yang mengaku dirinya beragama Islam. Ingat, Kak Nomi,
berpegang dengan akidah yang sebenar. Sebab itu akidah banyak sekarang. Orang tu dia mengaku dia membawa akidah juga, tapi akhirnya menyeleweng. Akidah yang sebenarnya maksudnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ini menjadi prasyarat yang pertama bagi mana-mana orang yang mengaku dia seorang Islam. Ingat, siapa dia yang mengaku dia Islam, akidah mesti menjadi tonggak pegangan utama. Jangan dia buat acuh tak acuh. Hari ini ramai orang mengaku dia Muslim kat Nomi, tapi semayaban tak tahu mana, puasa Zuhur tak tahu mana, masjid surah tak datang. Islam kok mana lagu tu? Baik, pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang nak kita berpegang ini mesti mengikut apa yang disarankan oleh Al-Quran, mesti mengikut apa yang diperkatakan oleh baginda Nabi. Kerana apa? Kerana Al-Quran dan juga sunnah ini merupakan perlembagaan, merupakan panduan yang mesti mana-mana orang yang mengaku Islam itu mesti mengikutinya dan mesti beramal dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah. Ia mestilah beriman dengan apa yang diimani oleh orang-orang Islam yang terdahulu, yang terdiri daripada angkatan salafus salih serta para imam. Ya, maknanya apa? Maknanya apabila kita menjadi seorang Islam, bukan setakat ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dipatuhi, diikuti, juga apa yang disebut dalam hadis diikuti dan dipatuhi, bahkan apa yang dilakukan oleh iman salafus salih, mana orang-orang yang salih yang terdahulu, hendaklah kita ikuti. Sekarang ni berapa ramai zahir orang kita mengkritik ulama-ulama zaman dulu. Ramai orang kita seolah-olah dia saja yang betul. Ulama-ulama zaman dulu tak betul. Ingat baik-baik, orang yang mampu ataupun mengkritik amal-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu, ini tanda orang itu jahat, walaupun dia adalah seorang yang bergelar profesor dan sebagainya. Bagi memastikan saya benar-benar menjadi seorang yang Muslim dari sudut akidah, maka saya mesti beriman dengan perkara-perkara yang tersebut. Ingat, untuk memastikan kita benar-benar menjadi orang Islam yang sejati, beberapa perkara yang akan disebut ini hendaklah menjadi pegangan, hendaklah diikuti, hendaklah dilaksanakan, hendaklah dipatuhi. Ingat, jangan hanya semata-mata dengar, tak buat, tak betul. Dia dengar, faham dan buat. Yang pertama, saya mesti beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijak lagi maha berkuasa. Itu nombor pertama kat hati. Apabila kita menjadi orang Islam, bagaimana kita nak menjadi orang Islam yang betul akidah? Number one, first time, kali yang pertama, hendaklah kita meyakini bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang menjadikan bumi, yang menjadikan langit, yang menjadikan segala-galanya apa yang kita miliki sekarang ini. Bukan kita, bukan ayah kita, bukan mak kita, bukan majikan kita, tetapi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Datuk Rizal, kita hendaklah meyakini bahawa hebat macam mana sekalipun keupayaan kita untuk melaksanakan sesuatu perkara, kita tak boleh nak merasakan kita hebat, sebab kita adalah hamba, kita adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kebetulan pada waktu mana kita mengemukakan idea itu, Allah datangkan ilmu kepada kita, Allah datangkan pertolongan kepada kita. Akhir sekali sebagai contoh, Dr. Mahathir, hebat dia membina Putrajaya, semua orang puji dia. Ingat, Dr. Mahathir, mu jangan perasan mu yang hebat, yang memberi kehebatan itu adalah Allah. Allah seiringkan apa yang diilhamkan oleh kamu dengan pelaksanaan. Orang lain buat, kamu saja yang ilham. Yang buat tu kebanyakan warga asing. Kita ilham, kita tolong rancang.
yang mendatangkan warga asing, yang memberi kekuatan kepada warga asing, yang membolehkan warga asing membina bangunan-bangunan itu adalah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala cukup marah andai kata kita menduakan Allah Ta'ala. Maksudnya Tuhan kita sekarang pun kita percaya, kemudian kekuatan kita pun kita percaya, kemudian siapa dia yang boleh memberi yang boleh menjadikan impian kita itu terlaksana, kita percaya. Ingat Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Sekiranya terdapat dua Tuhan di alam dunia kita ini, ada dua Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah satu. Yang keduanya yang kita yakini. Kalau sekarang anak-anak yang meyakini ayah dia yang berkuasa, mak dia berkuasa. Kalau kita orang yang bekerja, kita meyakini yang berkuasa adalah majikan kita. Ingat, perkara itu seolah-olah kita menduakan Allah. Allah Ta'ala menegaskan dalam Quran, andai kata terdapatlah di alam ini dua Tuhan, la fasadata, sudah tentu dunia ini akan menjadi rosak. Fasubhana rabbil arsy amma yasifun. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa Maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki arasy daripada apa yang kamu sifatkan. Mana dia? Maknanya seolah-olah kita mengatakan kita ni berkuasa, sama dengan kuasa Allah Ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala jangan sekali-kali kamu sifatkan demikian. Memang sekali-kali kamu tak boleh nak sama, kerana Allah Ta'ala maha kuasa. Maha kuasa. Adapun kamu berkuasa, berkuasa yang ada pada kamu kerana didatangkan kuasa oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Kalau Allah Ta'ala tak datangkan kuasa, kita tidak berkuasa. Sebab itu berapa ramai Datuk Rizal kan, kita tengok orang yang kena stroke. Oh, orang itu tubuh dia besar, dulu angkat berat dulu. Maknanya meja yang besar tu dia seorang je angkat. Sekarang nak angkat tangan pun tak mampu, terkolek tangan dia. Baik di mana kuatmunya? Yang dulu kamu merasakan kamu kuat, mana dia? Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa kudrat, kuasa yang ada pada kita bukan kuasa yang mutlak. Itu kuasa yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita ketika mana kita teringin untuk mengangkat. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala datangkan kudrat, maka berjayalah kita mengangkat. Baik, yang kedua, saya mesti beriman bahawa Tuhan yang Maha Mulia ini tidak mencipta segala kejadian alam dengan sia-sia. Yang kedua, dari sudut akidah, Datuk Rizal, kita hendaklah mengimani dan mempercayai bahawa Tuhan menciptakan sesuatu di alam dunia ini bukan tidak ada sebarang faedah. Dengan arti kata bukan sia-sia Allah Ta'ala jadikan sesuatu makhluk tu. Katakanlah kita tengok kabur tai ayam. Kabur tai ayam ni apa dia sangat? Sudahlah dia bentuknya huduh, kemudian busuk pula tu. Kita pun menusang, kita mikir, dah tak ada kerja Tuhan. Benda-benda lagu ni pun dia buat. Sepatutnya buat benda-benda yang menyeronokkan kita. Ingat baik-baik, kalau sekiranya akidah kita betul, kita tidak akan bercakap begitu. Sebab itu kalau kita tengok orang hitam, katakanlah Datuk Rizal kan, orang hitam ni, kalau kita pergi lain daripada negara kita lah, kita boleh tengok macam-macam rupa parah manusia ni. Ada yang lawa, ada yang tak lawa, ada yang hitam letup. Hitam betul lah. Yang putihnya nampak mulut, gigi je. Ya Allah, pada waktu tu terdetik dalam hati kita, Allah tak ada guna Tuhan menjadikan dia hitam. Siapa dia teliu kat dia? Maknanya kita bercakap seperti itu, tanda kita tidak mempunyai akidah yang mantap. Kita tidak mempunyai akidah walaupun kita mengaku kita orang Islam, walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa zakat dan sebagainya, tetap kita tidak mempunyai akidah. Kenapa? Kerana kita memperlekehkan ciptaan Allah Ta'ala. Ingat apa saja yang terjadi, apa saja yang ada, apa saja yang ada di alam dunia ini ataupun alam langit, semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mana bukti? Allah Ta'ala menyebut, afahasibtum, apakah kamu menyangka annama khalaqnakum abatha, bahawa aku ciptakan itu semua adalah sia-sia? Adakah kamu menyangka begitu?
Apa yang aku ciptakan di dalam dunia ini adalah tidak ada gunanya. Aku jadikan dengan tidak ada sebab apa-apa. Bahkan dia terjadi dengan sendiri. Adakah kamu menyangka begitu? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan mu kena ingat, mu jangan bercakap begitu kerana kelak kamu akan kembali menemui aku. Bila kamu kembali menemui aku, pada waktu itu aku akan tanya balik mu depan orang. Mu nak jawab lagu mana? Sekarang mu boleh tunjuk ego mu, tapi di hadapan manusia nanti aku akan kemukakan soalan ini, kamu akan malu semalu-malunya. Fata'ala Allahul Malikul Haqqu. Lalu Allah Ta'ala kata, Maha tinggi Allah, Al-Malikul Haqqu, dialah yang merupakan raja yang sebenar-benarnya. Allah ni merupakan raja yang sebenar-benar. Raja yang ada sekarang bukan sebenarkah? Tak sebenar raja tu. Raja yang dia jadi raja tu sekejap je, bila mati orang lain pula jadinya. Mana kalau begitu, mana hebatmunya? Sepatutnya kalau sebenar-benar biarmu sampai bila-bila. Ni tak, kita hanya bersifat sementara. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Rabbul Arsyil Karim, dia tu siapa dia? Tuhan yang memiliki arasy yang maha mulia. Baik, dua. Yang ketiga, saya mesti beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Rasul dan diturunkan untuk mereka itu kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya manusia mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian. Yang ketiganya, apabila kita beriman dan sudut akidah, maksudnya kita hendaklah percaya bahawa Allah mengutuskan Rasul semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ramai lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang kita kena tahu hanya 25 orang saja, bermula daripada Nabi Allah Adam hingga Nabi kita Muhammad. Ada di kalangan mereka-mereka ini diberi kitab. 4 orang daripada 25 orang ni, Datuk Sri Syahidan, ada 4 orang Nabi dan Rasul yang diberi kitab, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Quran, iaitu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 orang Nabi ini Allah Ta'ala beri kitab, buku kepada mereka. Untuk apa dia? Untuk apa buku ini didatangkan kepada Rasul itu? Supaya Rasul itu mengajar manusia agar manusia ini mengenali Allah dan memahami Allah yang menciptakan kamu. Hari ini saudara Hakim, kakakku Salihah, cuba kita tanya rakan-rakan kita, sejauh manakah mereka kenal Allah Ta'ala? Sejauh mana? Sebab itu disebut dalam kitab Tauhid, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sesiapa yang mengenali diri dia, dia akan kenal Tuhan. Siapa dia yang tak kenal diri dia, siapa dia, maksudnya dia tak akan kenal Tuhan. Jadi oleh yang demikian, Hakim, you kena tahu, you tu siapa dia? Saya adalah hamba Allah. Saya diciptakan oleh Allah. Walaupun yang melahirkan saya adalah mak saya. Saya dibesarkan oleh Allah. Walaupun nampak yang memberi susu dan sebagainya adalah mak saya. Tapi siapa dia yang memberi keupayaan kepada mak saya untuk memberi susu, untuk simpati kepada saya sewaktu saya kencing di atas riba dia, untuk menyantuni saya waktu saya berak di atas paha dia. Siapa dia kalau bukan Allah? Sudah tentu Allah. Sebab itulah ada di antara manusia, Datuk Rizil dan juga Datuk Sri, ramai ada di antara manusia yang membuang anak. Sanggup mereka ini buang anak dalam tong sampah, hanyut ke sungai, buang dalam parit dan sebagainya. Ya Allah Rabbi, kejamnya orang ni. Orang ni memang jahat. Memang jahat sungguh-sungguh. Lebih jahat daripada binatang lah. Sebab dia tak kenal siapa dia. Kalau dia kenal dia tu siapa, sudah tentu tidak sanggup dia berbuat demikian. Walaupun yang lahir itu adalah anak zina. Kenapa kamu buat macam itunya? Jadi soalannya, kenapa kamu berzina? Sedangkan Islam suruh kamu kahwin. Dan Islam memudahkan ruang untuk kamu berkahwin. Sampai peringkat kamu berzina ni apa hal? Maknanya kamu tidak mengikut apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan kamu manusia yang terbaik. Baik,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami telah mengutuskan bagi setiap umat itu akan beberapa rasul. Ingat, setiap umat ini ada beberapa rasul yang diutuskan. Antaranya nabi-nabi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan mereka ini kepada umat masing-masing. Untuk apa dia? Ani'budullah wa syaribut taghut, supaya rasul itu mengajak manusia sembah Allah Ta'ala, dan supaya rasul itu melarang manusia daripada menyembah taghut. Taghut ni mana menyembah benda-benda jahat lah. Apa nama ni, Kak Noliza, sembah berhala, sembah duit, sembah kereta, sembah apa nama ni pasar raya, sembah alam anda. Berapa ramai orang kita waktu terawih duduk main di alam anda. Semalam Datuk Rizil, saya nak pergi terawih di apa nama ni Desa Tasik, Surau Datuk Munir. Dalam perjalanan kita tengok, ya Allah Rabbi, ada lagi orang pada waktu maghrib, waktu tu apa nama ni hampir-hampir masuk waktu isyak, masih lagi apa dan deretan jalan raya tu sedang menjual, sedangkan tak ada orang beli pun. Duk tunggu gerai dia. Ada yang jual mercung, ada jual bunga api, ada jual barangan. Ya Allah Rabbi, kita pun fikir orang ni memang bongok sungguh. Kalau sekiranya dia cerdik, dan dia ada dua orang, seorang tu semayan dulu apabila masuk waktu semayan, bawa lah sejadahnya. Apa masalahnya semayan sebelah tu? Semayan dulu, seorang lagi tunggu kedai. Sudah semayan apa dan gile pula. Kawan tu semayan, dia tunggu pula, takut-takut orang nak membeli. Lepas tu kawan semayan terawih 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, tukar pula kawan ni tunggu gerai pula. Kawan tu pula buat. Payah ke mudah nak buat benda-benda macam ni? Mudah je. Mana dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Tapi wallahualam lah, barangkali dia balik terawih kot selepas daripada menega tengah malam. Tapi kalau mengikut ramalan kita lah Datuk Rizil, kalau lah balik rumah larut malam, tak ada harapan nak semayang dah, tak ada harapan. Tahu mana kita tahu ungkapan dan juga apa namanya pemberitahuan daripada orang-orang dululah. Orang yang sekarang ni berada dalam surah yang dia pun didatangi keinsafan. Dia sebut kepada kita, Allah kita menyesalnya Ustaz, waktu kita muda dulu kita banyak menghabiskan masa untuk cari duit je. Orang semayang kita tak semayang, walaupun tempat nego kita sebelah surah. Balik rumah bilang-bilang keuntungan apa berapa, simpan duit tidur. Tak semayang tak semayang terawih, Allah ruginya. Rugi. Sekarang tua tak boleh nak buat banyak-banyak dah. Kita mendengar ungkapan dia lah yang menyebabkan kita lontarkan kepada audiens sekarang. Sebab apa yang dilakukan oleh dia biasanya akan sama dengan apa yang dilakukan oleh generasi sekarang. Jadi oleh itu kita minta kepada ahli-ahli perniagaan, mereka tak salah, boleh, tak ada masalah, tapi amalkanlah amalan-amalan yang memberi keuntungan kepada kamu. Sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan. Baik, yang keempat, saya mesti beriman bahawa matlamat kewujudan Islam ialah mengenali Allah Ta'ala. Ingat, yang keempat kita kena imani, kita kena tahu, kita kena percaya sungguh-sungguh apa tujuan Allah Ta'ala mengadakan kita. Tujuannya adalah Allah nak supaya kita betul-betul mengenali Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah Ta'ala pada waktu itu, sudah tentu kita tidak akan menjadi sayang apa yang kita ada, Datuk Rizil. Pada waktu itu kita akan seronok untuk melakukan apa saja ibadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun rumah kita jauh, kita akan sering berkunjung ke rumah Allah Ta'ala. Kita akan menjaga waktu, terutama orang-orang yang pencen. Orang pencen ni tak ada terlibat dengan apa-apa dah kerja. Orang ni sudah tentu orang yang sentiasa berwaspada dengan waktu. Selalu tengok jam kat dinding. Ini jam pukul 12 nak pergi ke masjid. Buat persiapan pergi ke masjid. Kenapa? Sebab dia tahu, aku ni siapa, Allah Ta'ala ni siapa. Aku nak Allah Ta'ala redha kepada aku. Aku nak Allah Ta'ala datangkan kesihatan sepanjang kepada aku. Maka pada waktu itu dia kena jaga Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala jaga dia. Kawan ada tu apa nama ni, Sri. Bagus. Bagus. Datuk Sri ni bagus. Mana orang yang menjaga waktu. Jaga waktu.
Datuk Seri, Datuk Rizil, Datuk dan juga murid-murid kita yang lain, kita saat sekarang ni kita tua dah, kita jaga waktu. Kalau perempuan katakanlah dia susah nak datang ke masjid, susah nak datang ke solat, tak apa, kat rumah pun boleh jaga waktu. Waktu dekat dah dengan waktu zuhur, okey, niat dalam hati, ya Allah, aku nak sembahyang sejam sementara datangnya waktu zuhur ini, mudah-mudahan mu sayang kepada aku, mu kasih kepada aku, mu jangan marah kepada aku, mu berilah segala-gala apa yang menyeronokkan aku. Kita pun akan takbir Allahu Akbar, sembahyang 2 rakaat, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, ampunlah dosa semua anak-anak aku, menantu aku, cucu aku, kaum keluarga aku, semua sahabat-sahabat aku Muslim di mana saja mereka berada. Ya Allah, mu ampunlah juga saudara seagamaku yang telah meninggal dunia. Kasihanilah mereka, ya Allah. Barangkali ada di kalangan mereka yang diazab oleh-Mu, jangan lagi Engkau datangkan azab mereka, ya Allah. Ya Allah, azabnya kami sekarang Kau berikan kepada kami kesihatan, tapi masih merasakan seolah azabnya. Kenapa? Dulu ramai di rumah kami, sekarang tinggal kami berdua je, sunyinya kami, ya Allah. Kami nak riang dan gembira, ya Allah. Oleh itu datangkan kepada kami kawan yang ramai. Bila? Akhirat nanti. Dalam dunia mana boleh, Datuk Seri kan? Mana boleh nak cari kawan yang ramai. Orang perempuan ni kedekut pahit nak benarkan untuk laki dia poligami. Sepatutnya suruh je untuk laki dia poligami walaupun tua. Paling tidak riang berlaku dalam rumah dia kan. Dah kita dah seorang, suruh tu laki kita tambah lagi 3, jadi 4 orang. Bila 4 orang walaupun sama-sama tua, seronok sikit kita bersembang. Bini yang pertama baca Quran, bini yang kedua subhanallah, bini yang ketiga Allahu Akbar, bini yang keempat gemah-gemah. Seronok itu. Ni sebut kata tambah bini ni kan Allah, daripada hak muda siapa ketua nak menentang habis-habisan. Berat sungguh. Baik. Yang kelima, saya mesti beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah Ta'ala ialah syurga. Ini juga merupakan akidah Kak Nomi. Akidah ni mana dia? Iaitu kita kena yakini apa sahaja kebaikan yang kita buat, Allah tetap bagi kepada kita syurga. Daripada mana kita tahu Kak Halidah? Allah Ta'ala berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Akhirat nanti Allah Ta'ala bagi 2 puak. Satu puaknya akan dimasukkan ke dalam syurga, dan satu puak Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Puak yang masuk syurga ni siapa dia? Puak-puak yang dalam dunia sekarang ini dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah SWT, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Baik, yang keenam, saya mesti beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak dia sendiri. Datuk Seri, kita kena yakini kita manusia ni diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Nak lakukan kebaikan pun boleh, nak lakukan kejahatan pun boleh. Oleh yang demikian Datuk Rizil, mana kalau kita memilihkan untuk berada di depan skrin untuk mengaji, mana kita yang memilih untuk melakukan kebaikan. Ada di antara orang dia tahu kita mengajar setiap pagi dan juga malam, tapi dia tak nak tengok. Dia kata nantilah, kita tengok jap lagi pun kita boleh tengok. Baik, pada waktu dia kata jap lagi tu, dia ada kerja apa? Ada kerja apa dia? Kalaulah kerja yang tidak dapat dielakkan, contoh pening kepala ke atau apa ke yang menyebabkan dia tak boleh berada di depan skrin, itu don't worry, tak jadi masalah. Jadi masalahnya kita tak ada kerja apa-apa, bahkan kita mementingkan kehendak kita daripada Allah Ta'ala. Ingat baik-baik, yang keenam inilah kepahaman yang perlu kita faham. Nak baik kita yang pilih, nak jahat kita juga yang pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala kata, aku ilhamkan kepada manusia itu 2 jalan. Sama ada jalan yang fujur, jalan yang melakukan dosa, ataupun taqwaha, jalan untuk mereka melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjadi orang yang baik. Maknanya bergantung kepada dia. Yang seterusnya, saya juga mesti beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat. Yang ketujuh, kita kena yakini, Datuk, kita kena yakini bahawa undang-undang adalah hak mutlak Allah. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada yang dinamakan dengan hukum hudud. Dalam Al-Quran ada yang dinamakan hukum qisas. Dalam Al-Quran dinamakan dengan diyat. Dalam Al-Quran dinamakan dengan takzir. Ingat. Jadi kita manusia jangan memandai-mandai buat hukum sendiri. Kita kena tengok
Apabila Allah Ta'ala mengatakan ini adalah hukum hudud, contohnya orang mencuri, dia adalah hukum hudud potong tangan. Mu jangan pandai-pandai nak ubah daripada hukuman potong tangan kepada hukuman denda. Jangan. Besok mu akan dibakar oleh Allah Ta'ala dalam ngaku. Begitu juga dengan orang zina. Mana-mana orang zina, hukum hudud mengatakan orang ini mesti disebab 100 sebab. Tiba-tiba kita sebab, kita watan dia 6 sebatan. Tak betul. Tak betul. Jadi sebab itu para pemimpin mu kena peka dalam urusan ini. Mu kena peka. Ingat baik-baik. Sekarang saya nak ingatkan kepada para pemimpin yang hari ini seronok dia apabila dilantik menjadi pemimpin. Siapa jalan pun ngekek-ngekek. Mu jangan nampak kepada habuan kamu saja di dunia. Mu kena ingat kepada responsibility kamu. Mu kena ingat kepada accountability kamu. Akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya satu-satu. Jadi sebab itu mu kena ingat, apa saja yang Allah Ta'ala arah tolong kamu usahakan untuk melakukan sekadar yang termampu. Jadi paling tidak kita mencadangkan, kalau sekiranya kerajaan tak luluh, orang yang berada dalam kabinet yang mencadangkan itu terlepas tanggungjawab dia di akhirat. Orang yang pada tidak menyokong, ingat mu balik awal, masuknya ke Allah Ta'ala. Baik. Yang ke-8, saya mesti berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang layak bagi dia. Maknanya yang ke-8 ni Datuk Seri, Datuk Rizal, rakan-rakan, sahabat, murid yang ku kasih sekalian, kita kena cuba sedaya upaya. Kita kena berusaha. Kita kena menuntut dengan sepenuh perhatian untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, sifat-sifat yang wajib pada Nabi, sifat-sifat yang mustahil bagi Nabi, dan sifat yang harus bagi Nabi. Yang kita panggil 50 akidah ni, yang ni mesti kita kena tahu. Start daripada wujud, kidam, baka, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qawnuhu qadiran, qawnuhu muridan, qawnuhu aliman, qawnuhu basiran, qawnuhu mutakalliman. Sebut jadi cukup 20. Itu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Manakala 20 sifat lagi mustahil, yang ni lawan kepada yang wajib tadi. Wujud artinya ada, wujud artinya ada. Lawan kepada ada, mana tiada. Tiada bagi Allah Ta'ala adalah mustahil. Kita kena belajar juga. Kemudian harus bagi Allah mengadakan dan meniada. Sama juga sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Sifat yang mustahil bagi Nabi ada 4. Sifat yang harus bagi Nabi ada 4. Sifat yang wajib bagi Nabi sidik. Mana benar? Mana ada Nabi cakap bohong? Itu di antaranya lah. Jadi maknanya orang panggil sifat 20. Sifat 20 ni kita kena belajar. Walaupun ada di antara orang-orang moden zaman sekarang, dia kata Datuk Rizal, dia kata ngaji sifat 20 apa tak wajib, cukup dengan hanya kita membaca qul huwallahu ahad. Alah banyak cakap orang ni. Barangkali bagimu seorang tu bolehlah membaca qul huwallahu faham, tapi rakyat jelata ni adakah dia faham? Berapa kali Datuk Rizal kan kita baca qul huwallahu daripada pagi sampai ke malam. Syekh qul huwallahu dia baca. Adakah kita faham dengan qul huwallahu itu? Kita tahu 20 sifat yang wajib bagi Allah. Qul huwallahu itu juga ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, satu yang harus bagi Allah. Yang bohong tu bosku. Betul lah Datuk Seri. Jadi maknanya apa? Maknanya Datuk Seri belajar sifat 20, belajar. Mana kita jangan dengar sangat cakapan orang-orang kita yang sekarang dianggapkan sebagai golongan ilmuwan. Dia mengatakan bahawa benda-benda ni tidak wajib kita belajar. Itu nasbah kepada mu. Mu jangan sama kamu dengan orang awam. Orang awam tahap pemikiran dia tak sama dengan mu. Jadi oleh yang demikian, banyak sangat di zaman kita sekarang ni murid-muridku gangguan daripada orang-orang yang kita pun tak tahu betul ke dia ni ada ilmu ataupun tak ada. Saya rasa kalau orang ada ilmu ni Datuk Rizal, dia tidak mengkritik orang. Sifat orang yang ada ilmu, dia banyak support ataupun menyokong, mengiyakan apa yang diperkatakan oleh orang. Tapi hari ni tak. Kebanyakan orang yang ada ilmu ni,
dia akan mengambil tindakan untuk memperkecilkan apa yang telah dilakukan oleh orang. Seolah-olah ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Sedangkan di sana ada banyak pendapat ulama. Jadi kalau ulama mengatakan, ulama A mengatakan boleh, ulama B mengatakan tak boleh, jangan kita kata tak boleh. Sebab pandangan ulama tu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Jadi bagi kita yang menyokong tak boleh, jangan kita mengatakan tak boleh. Kita kena belah dada. Sebab ulama mengatakan boleh ni bukan apa namanya bodoh macam awak. Dia tak bodoh macam kita kan. Dia melihat kesan kepada tuturan dia ni bagaimana. Sebab benda ni akan diikuti oleh orang ramai. Jadi oleh demikian, sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih Azwan daripada Perlis yang sudi juga menonton live kita pada pagi Ramadan yang keempat ini. Kita doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang amat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta agar diampunkan semua dosa kami. Kami pinta agar semua kesalahan kami dimaafkan. Kami pinta agar beri kekuatan kepada kami beramal dengan sebaik mungkin. Terimakanlah segala amal yang kami lakukan itu. Ya Allah, kami pinta masuklah kami semuanya bersama dengan murid-murid kami ini ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menguji kami dengan apa-apa ujian. Permudahkanlah segala urusan kehidupan kami. Murahkanlah rezeki yang curah-curah banyaknya kepada kami. Kurniakanlah zuriat keturunan yang baik-baik kepada kami. Jadilah kami model yang terbaik untuk dicontohi dan diikuti. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua murid-muridku.